رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهو رب العرش العظيم. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman.
Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami, yang baru buka radio pada waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM 47 malam bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Iya, selamat petang kepada anda. Berada di jam yang kedua Destinasi IKIM bersiaran bersama anda dan Syafiq dan Mona. Akan teruskan membawakan bicara kita menerusi rancangan Vaksin Hati di setiap hari Isnin petang ini dengan tetamu kita iaitu yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan pengasas bijak emosi. InsyaAllah. Dan para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Boleh tonton di situ, dan untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Petang ini insyaAllah akan berkomunikasi cinta sekali lagi. Tapi apa tajuknya insyaAllah? Kita nak beri hadiah. Okey. Itu fokusnya. Jadi kita boleh bincang-bincang dan kita boleh tanya bersama Tuan Fazli Aziz apa hadiah terbaik yang boleh kita sediakan buat pasangan kita, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا الله kami akui telah melakukan dosa melintasi batasnya menghampiri neraka fatub alaina taubatan توصل لكل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات terima taubat kami ampuni dosa-dosa sembunyi kekurangan aman dari keresahan
maaf ya adik, Umi tak mampu lagi nak beli daging. Nanti bila Umi ada duit lebih, pasti Umi belikan daging untuk adik ya. Bukan semua mampu merasai lauk daging. Ayo bersama Yayasan Maghfirah laksanakan korban bersama kami. Layari korbanummah.com atau hubungi 011 40 08 2423. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Bang, ni campur ni, campur ni, campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang ada kemampuan dan dia tidak melakukan ibadah korban, maka janganlah ia dekati tempat solat Idul Adha kami ini. Dikala kita sedang mampu ketika ini, ayo laksanakan ibadah korban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang Allah telah berikan. Daftar sekarang www.korbanikhlas.com. Abang, bila mandi jangan lupa guna kasturi Amira Gel Mandian ya. Mestilah sayang. Abang suka bawa campuran pati sitrus dan bunga ros. Menyegarkan. Kasturi Amira Gel Mandian ni sesuai seisi keluarga. Boleh digunakan dari rambut hingga ke kaki. Betul tu sayang. Kasturi Amira Gel Mandian ada antibakteria dan beraroma terapi dan wangi. Kasturi Amira Gel Mandian pilihan saya. Layari www.mykasturi.com dan IG MyKasturi atau hubungi 017-619-0013 untuk pembelian. Time PKP ni ramai yang terjejas pendapatan. Kalau macam tu, tolonglah diorang. Memanglah nak tolong, tapi kita pun bukan banyak duit. Apa yang kau boleh tolong adalah dengan laporkan mereka yang dalam kesusahan tu kepada Mawib. Mawib dah bangunkan aplikasi mobile jejak asnaf Moja. Ni aku dah muat turun ni. Bagus apps ni. Ada GPS lagi. Ya betul. Dengan GPS, skuad jejak asnaf dapat turun padang dengan lebih cepat dan tepat. Cuma orang susah yang nak dilaporkan tu mestilah menetap di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Benda baik kena sebarkan. Muat turun di Google Play Store ada, di Apple App Store pun ada. Kuantan 89.6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama Mona dan Syafiq. Ya, betul. Kita nak teruskan lagi perkongsian kita di petang ini menerusi rancangan Vaksin Hati yang kita bawakan di setiap hari Isnin petang. Masya Allah. Dan untuk itu juga nak jemput sahabat-sahabat sekalian untuk terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita akan sama-sama bincang hayati dan juga kita sama-sama muhasabah diri menerusi dalam rancangan ini, insya-Allah. InsyaAllah. Dan kita ada di talian pada waktu ini Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz atau Tuan Fazli Aziz di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat. DJ Mona, DJ Syafiq sihat. DJ Syafiq bunyi macam sesama sikit tu. Dia sebab pakai ni kot. Rapat sangat tu, rapat sangat. Itulah, dia kena jauh-jauh sikit kot. Kan? Allahu Akbar. Orang kata biasalah dalam keadaan macam ni kan. Masya-Allah. Tapi apa pun juga Tuan, sangat-sangat terharu kita masih lagi dapat meneruskan perkongsian kita pada petang ini bersama dengan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar, kaunselor rumah tangga juga, penulis buku Bukan Sekadar Cinta. Masya-Allah. Yang mana kita bincangkan juga mengikut dalam silibus buku tersebut, insya-Allah. InsyaAllah.
Dan untuk petang ini bersama para pendengar, insya-Allah Tuan Fazli Aziz akan membincangkan tentang tajuk kita sambung komunikasi cinta, tapi kali ini kita untuk hadiah. Kita nak fokus sikit tentang hadiah ni. Hadiah cantik cantik pula. Betul. Bila hadiah tu cantik lah. Betul. Jadi hadiah yang sebagaimana tuan? Adakah hadiah ni kalau kita cakap dari konteks sudut suami isteri, ianya boleh nampak saja semata-mata saja ke hadiah tersebut, dan adakah dari sudut istilah hadiah ni dapat eratkan lagi? Ada setengah orang bagi hadiah tak nak pula kan, ada setengah bagi hadiah memang seronok kan. Jadi bagaimana tuan? Mungkin kita mulakan sedikit laluan perbincangan kita, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih DJ Syafiq, terima kasih DJ Mona. Terima kasih pada para sahabat IKIM sekalian yang sudi mendengar, dan insya-Allah bersama dengan Vaksin Hati hari ini, insya-Allah kita nak sambung lagi perbincangan. Saya rasa kita dah 5 siri dah sebenarnya bercakap tentang komunikasi cinta kan. Komunikasi cinta. Cuma kita pecahkan kepada 5 siri ni. Kenapa? Sebab kita nak melihat satu persatu elemen-elemen dalam komunikasi cinta, ataupun dalam bahasa mudah 5 love language, diperkenalkan oleh Gary Chapman. Cuma kita suka melihat sebenarnya apa yang disusun oleh mereka ni sebenarnya sebelum ini. Kalau kita tengok dan kita lihat, sebenarnya dalam Islam ni dah ada dah ajar dah. Kalau kita perhatikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pergaulan Nabi dan isteri, subhanallah sangat menarik. Cuma hari ini kita nak tengok yang kelima lah, sebab kita dah bincang mengenai dengan word affirmation. Itu kata-kata kasih sayang, kata-kata ekspresi perasaan cinta. Kemudian kita dah tengok juga dari segi physical touch, quality time. Kita tengok juga sebelum ni, yang terakhir sebelum ni adalah kita bercakap mengenai khidmat pasangan ataupun act of service. Dan hari ni kita nak tengok dari segi memberi hadiah, kan. Cuma bila kita sebut beri hadiah ni, dia ada sedikit konotasi negatif sikit lah. Dia ada sedikit perspektif negatif, kan. Dia orang kata, contoh kan, okey, saya nak mengingatkan begini, menerima hadiah ni best tak? Seronok tak? Best. Seronok lah. Syafiq angkat bukan satu tangan atau 2 tangan tu, kiri kanan dia angkat tu. Maknanya sangat-sangat best kan? Okay. So memberi hadiah ni, menerima hadiah ni sangat best. Satu perasaan yang sangat seronok, kan? Dan dalam bahasa cinta ni, 5 love language ni, the issue dia adalah, ada orang ingat begini, bila sebut asyik nak terima hadiah je baru nak bertambah perasaan sayang, kan. Asyik nak terima hadiah je barulah nak makin menyayangi. Tidakkah itu dikatakan sebagai mata duitan, materialistik, kan? Kan biasa orang kait macam tu. Bila pasangan tidak suka terima hadiah, kita akan rasa dia ni sebenarnya suka materialistik, suka benda-bendaan, kan. Bila dah diberi hadiah baru nak sayang, baru nak rasa sayang. Okey, sebenarnya dia tidak begitu. Dia bukan ditafsir sebegitu. Cuma apa yang boleh kita melihat bila kita sebut tentang memberi hadiah ni adalah merasai dicintai ataupun mengekspresikan perasaan sayang dengan benda-benda yang disebut sebagai tangible, benda-benda yang boleh dipegang. Benda-benda yang boleh dipegang. Kan? Maknanya kalau kita bagi hadiah ni, hadiah tu kita boleh pegang hadiah tu kan. Ataupun ialah hadiah tak boleh pegang pun ada juga, macam rumah nak pegang macam mana, boleh sentuh je lah. Tapi benda-benda yang boleh disentuh lah, disentuh dan dipegang, tangible. Okay. Dan adakah benda tu mesti benda besar? Tak. Nilai dia bukan terletak pada saiz hadiah, nilai dia bukan terletak pada harga hadiah itu, tetapi sebenarnya dia lebih bersifat sentimental, kan. Contoh, saya hadiahkan Syafiq pen ni. Jadi pen, bila Syafiq dapat pen ni saja, setiap kali Syafiq tengok pen ni mesti teringat kat saya. Terkenal. Itulah dia sebenarnya. Jasanya. Itulah dia sebenarnya. Sebab dia adalah kita kata sebagai satu perwakilan kepada ingatan terhadap kita, terhadap pemberi. Itu sebenarnya. Kan? Contoh, sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang sangat menghargai hadiah ni, orang kita kata bahasa cintanya adalah hadiah, dia dapat hadiah, dia sangat hargai hadiah tu.
Kan kadang-kadang nak pakai pun tak sanggup kan. Suami hadiahkan jam lah katakan kepada Datin kan. Datin tak sanggup nak pakai. Akhirnya dia frame letak kat dinding, hari-hari tengok. Ya. Itu pelik juga kan. Pakailah kan. Tapi nak ceritanya itulah dia. Maknanya dia bukan nilai, dia bukan terletak pada nilai barangan, pada harga barangan, tapi dia adalah tanda ingatan. Kan lebih bersifat sentimental value. Kan apatah lagi bila hadiah tu semakin besar. Kan kadang-kadang benda tu tak semestinya benda besar. Kadang-kadang simple je kan. Katakan Syafiq nak pergi ke Aikim ni, setiap kali pergi dalam laluan perjalanan daripada rumah ke Aikim tu ada kedai roti kan, ada kedai roti. Isteri tak pesan pun, tapi bila balik ingatlah beli roti lah, takut isteri nak makan, beli. Itulah dia. Itulah dia tanda ingatan. Nah, apatah lagi benda tu yang dia selalu suka, dia selalu mengidam kan. Ataupun macam contohlah DJ Mona husband sebut, dah lama tak makan ayam golek. DJ Mona balik esok 2 ekor ayam. Peram kan, masuk masak tanpa diminta. Itulah dia. Itulah dia. Maknanya dia adalah satu pertama komitmen memberikan hadiah. Yang keduanya adalah, saya nak cerita adalah tanda ingatan tu tadi. Dan ini bertepatan sebenarnya apa yang dia orang buat ni, apa yang dikategorikan ini sebenarnya bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Tahadu tahabbu. Kan? Tahadu kalau kita belajar isim, kalau kita belajar dia kalau belajar bahasa Arab dululah. Dia bila tahadu ni mesti saling, maksud dia saling. Kan? Jadi tahadu saling memberi hadiah ni, saling menyayangi, tahabbu. Jadi bukan maknanya bila Nabi sebut tu bukannya bermakna seorang je kena bagi, bukan suami saja kena bagi kat isteri, isteri pun kena bagi hadiah kat suami juga. Kan? Dan apa kesan dia? Kamu akan saling menyayangi, saling menyintai, tahabbu. Maknanya ada impact dia, ada kesan dia besar tu. Dan sebab itu terutama sekali bila kita tengok dalam contoh dalam isu apa ni, dalam konteks memberi hadiah bahasa komen, bahasa cinta ni, apatah lagi hadiah itu hadiah yang tepat dengan kesukaan dia. Hadiah itu adalah hadiah yang meraihkan pada waktu-waktu tertentu. Anniversary kan contoh. Kan anniversary. Jadi bila dilakukan dengan cara begitu, dia akan menambah lagi perasaan dan juga nilai kasih sayang yang ada dalam dalam rumah tangga lah. Sebab tu antara apa ni, sunnah yang boleh kita amalkan juga ni sebenarnya kan, contoh kan, keluar mana-mana balik mesti cari hadiah. Tak semesti hadiah, kadang-kadang beli buah. Orang dulu-dulu, saya ingat mak saya dulu-dulu ke arwah ayah saya dulu pun yalah, kalau balik mesti beli sesuatu. Jadi kita anak-anak ternanti-nanti ni apa kan, setiap kali ayah keluar kan, balik tu mesti ternanti-nanti apa yang dia nak beli. Kadang-kadang bukan benda besar pun, beli buah je kot. Tapi dia menambah kasih sayang. Wallahu a'lam, mereka awal ni dululah. Alhamdulillah. Itu dia. Terima kasih Tuan Fazli atas pencerahan pada waktu ini. Dan untuk para pendengar, untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Ini dianggarkan bernilai sebanyak 425 juta ringgit. Seterusnya saya ingin menyentuh mengenai penciptaan pekerjaan, penawaran latihan dan peningkatan pendapatan pekerja. Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, lebih 243,000 peluang pekerjaan berjaya diwujudkan.
Di bawah Majlis Pekerjaan Negara atau NEC, kerajaan akan mencipta peluang-peluang pekerjaan dan penempatan latihan kemahiran melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan pemain industri. Salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami, masih bersama destinasi Mona dan Syafiq. Ya, betul. Dan sekarang kita berada di rancangan Vaksin Hati. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar, kaunselor rumah tangga, juga penulis buku Bukan Sekadar Cinta. Okey, tadi Tuan dah berikan kepada kita definisi berkaitan dengan tajuk kita, komunikasi cinta. Dan fokus kita adalah tentang hadiah. Okey. Dan bila Tuan sebut tentang hadiah, ianya berkaitan dengan perbuatan. Tapi ada sahabat kita yang menilainya dari sudut ingatan, perbuatan dan juga ingatan. Tetapi kadang-kadang orang takut tak ternampak pula antara salah satunya kan. Dia nampak hanya perbuatan ni saja. Oh, baiklah. Dia tak bagi, tak nak pula. Kan? Dia tak bagi, tak nampak sayang. Mungkin contohlah kan. Jadi Tuan, bagaimana Tuan? Kita teruskan sikit lagi Tuan dengan perbincangan ini. Silakan. Okey, mungkin saya respon sikit apa yang Syafiq sebut tu. Sebab tu dalam kita bincang ni sebenarnya dari sudut 5 bahasa cinta. Bila kita sebut 5 bahasa cinta ni adalah bahasa ekspresi bagaimana seseorang itu menunjukkan sayang dan juga bagaimana cara seseorang itu menerima perasaan sayang. Jadi istilahnya begitu. Jadi dan salah satu antara 5 bahasa tersebut adalah memberi hadiah. Jadi ada orang yang memang dia rasa sangat teruja bila pasangan dia bagi hadiah. Kan? Ada orang biasa-biasa je, mungkin dia bagi hadiah pun rasa okey lah, tak apalah, tak rasa sangat kan. Kita yang beli baju baru pun tak pakai sampai ke sudah tu kan, tengok dah tukar baju lain kan. Disimpan rupanya. Tapi pada orang yang cara dia menerima cinta tu adalah dengan keterujaan tu dengan menerima hadiah. Bila pasangan beli, walaupun baju tu harganya murah, tapi dia akan selalu pakai. Kan? Sebab apa? Tanda ingatan. Apatah lagi kalau hadiah-hadiah tu bersifat hadiah yang sangat mahal lah. Jadi apatah lagi. Cuma isunya bukan pada nilai harga, pada nilai hadiah, saiznya ataupun sebenarnya, tapi ceritanya adalah tentang tanda ingatan. Kan, perbuatan tadi adalah tanda ingatan. Jadi perbuatan berbanding dengan selalu beli dengan tak beli kan. So ada beza lah. Kan? Ada beza. Tapi adakah ianya secara kita kata bila dia tak beli tak sayang? Tak juga. Sebab mungkin cara dia menunjukkan sayang tu berbeza. Kan? Dia memang jangan beri hadiah. Sebab apa? Kemungkinan cara dia bukan cara memberi cinta dia tu bukan dengan memberi hadiah. Tapi dengan apa? Dengan act of service.
khidmat pasangan. Kan, dia tak bagi hadiah, dia memang terlupa, memang tak terfikir nak beli hadiah, tapi bila duduk rumah dia masak, dia tolong bersih apa semua, itu juga. Sebab tu saya kata kita kena tengok 5-5 tu, mana salah satu kan. Tapi kalau 5-5 tak ada, itu memang kena jumpa kaunselor lah. Kan. Tapi kebiasaannya dia mesti ada, sama ada salah satu, salah dua, dia ada yang paling utama lah. Okay. Sebab kita bincang satu-satu supaya kita boleh mendalami lah. Okay. Baik, cuma kita bercakap tentang memberi hadiah ni, dia ada beberapa kelebihan sebenarnya dalam memberi kan. Sebab tu sekarang ni saya nak fokus kepada memberi. Sebab jangan menuntut, jangan sibuk menuntut kan. Awak ni tak pernah bagi hadiah pada saya kan, 10 tahun kita kahwin, awak ingat saya ni apa? Contoh. Jangan fokus ke situ. Fokusnya adalah bagaimana kita nak memberi hadiah. Kenapa? Okey, sebab apa? Memberi hadiah ni dia boleh jadi salah satu cara memujuk. Kan, kalau pasangan kita mengajuk muncung kat 5 inci kan, 3 hari tak bercakap kan. Cuma yang muncung dia elok waktu bila? Waktu semayang je, waktu sujud je. Sebab apa? Kalau tak nanti dahi tak cecah kan. Jadi bila begitu, salah satu caranya, apatah lagi kalau dia jenis yang memang suka hadiah ataupun bahasa kintanya hadiah, berilah hadiah kan. Apa hadiah saja, terpulanglah. Hadiah tu anda kena kenal pastilah, maknanya apa yang dia suka, apa yang dia minat kan. Takkanlah kahwin 20 tahun tak kenal lagi kan. Mesti kita ada sedikit idea lah. Okey, baik. Satu yang kedua, dia adalah bila memberi hadiah, dia adalah cara kita menghargai pasangan. Kan. Terima kasih awak kan. Inilah saya memang tak mampu nak beli awak hadiah mahal-mahal, tapi ambillah ini tanda kasih saya, tanda saya sayangkan awak. Ambil. Dan apabila isteri tak meminta ataupun suami tu tak minta, kita bagi, itulah tandanya. Itulah dipanggil tanda ekspresi cinta melalui hadiah. Bukan diminta, kita beri tanpa diminta. Itu dia. Okey, apa lagi? Sebenarnya memberi hadiah ni adalah cara untuk membanyakkan emosi positif pasangan kita. Kan? Dia kata mungkin tengah stres kat bisnes apa semua, kita beli hadiah. Hadiah apa? Kek. Satu potong kek itu berapa ringgit sangat satu potong kek tu kan. Tapi satu potong kek tu adalah tanda ingatan bahawa kita support dia. Mungkin dia tengah stres dengan bisnes online kan. Bisnes online, bisnes tak jalan sangat, orang tak membeli sangat. Sepotong kek tu adalah tanda ingatan. Tanda kita ambil berat, tanda kita ambil tahu. Kan? Apa lagi? Dia sebenarnya memberi hadiah juga adalah cara membahagiakan diri. Tadi saya tanya Syafiq dengan DJ Mona kan, antara memberi hadiah dan menerima hadiah, tadi memang saya tanya tadi, best tak terima hadiah? Best. Okay. So antara memberi dan menerima, sebenarnya siapa lebih best? Menerima. Antara memberi hadiah dan menerima hadiah, sebenarnya siapa yang lebih best? Siapa yang lebih bahagia sebenarnya? Menerima ni rasa bahagia kan, sebab dapat sesuatu Okay. Menerima memang bahagia, tetapi sebenarnya jauh lebih membahagiakan diri dia adalah memberi. Memberi ni dia membahagiakan diri. Kenapa? Dia adalah terapi diri. Saya kata sebagai satu terapi juga. Sebab memang saya bagi contoh lah, katakan DJ Mona balik nanti, tiba-tiba husband kata, awak duduk kat sini sekejap kan. Kemudian dia yang makanan apa semua. Okey, hari ni awak jangan buat apa-apa. Hari ni saya nak hidangkan makanan. Kan, siap pasang lilin. Pasal lilin. Kena light lilin lah kononnya kan. Kan. Lepas tu tengah-tengah nak makan tu, sudah makan tu, terima kasih kan. Terima kasih awak kerana jadi isteri saya. Kemudian dia tolak satu bekas warna merah. Petak pula tu, tolak dekat tengah meja. Ambil lah. Inilah tanda terima kasih saya pada awak. DJ Mona pun buka, berkilau warna emas. Rupanya kalung emas kan. Kalung emas tu beratnya 500 gram. Kalau pakai pun memang tunduk rukuk, sujud terus. Masya-Allah. Kan? Di saat itu kita rasa sebagai isteri kata, wah sangat seronok kan. Tetapi yang lebih bahagia adalah suami yang memberi. Sebab apa? Bila dia memberi, ekspresi orang yang disayangi tadi, menikmati hadiah tersebut, itu lebih membahagiakan dia. Kan? Itu lebih membahagiakan diri. Sebab itu pada saya sekarang, kalau contoh dalam rumah tangga kan, ada banyak emosi yang negatif, kita rasa macam hubungan kita tak berapa baik, mungkin boleh mulakan dengan memberi hadiah. Kan? Boleh memulakan dengan memberi hadiah. Sebab apa? InsyaAllah dia akan memberikan emosi yang positif, pertama kepada orang yang diberi hadiah, yang kedua adalah kita yang memberi. Sebab itu saya suka jadikan contoh kan, memberi hadiah ni sebagai salah satu terapi pengurusan stres juga. Kan? Apatah lagi memberi hadiah ni kepada siapa? Kepada, dia bukan setakat hadiah, tapi memberi sedekah, memberi pertolongan,
dalam bentuk yang begitu kepada orang yang memerlukan, itu sebenarnya adalah terapi diri kita. Kan? Sebab tu cerita pasal memberi hadiah ni, dia bukan sahaja terhad kepada pasangan kita lah semata-mata, tapi bila kita tolong orang di luar, kita bagi sedekah, itu sebenarnya dia akan bantu kita memberikan emosi yang sangat positif. Jadi sebab itu memberi ni tanpa diminta ni sebenarnya sesuatu yang lebih menampakkan keikhlasan, menampakkan kesungguhan, menampakkan bahawa tanda kita sentiasa ingat pada pasangan kita lah. Jadi itu yang penting untuk kita. Mungkin boleh cuba memberilah, tetapi tidak wajib saya kata semua pasangan suami isteri mesti macam ni. Tidak semestinya. Tetapi ini salah satu cara untuk menambah kebahagiaan rumah tangga. Apatah lagi kalau pasangan kita adalah orang yang bahasa cintanya adalah hadiah. Okey, mungkin saya ingat kita boleh respon kalau ada soalan lah. Boleh. Kita akan jawab 1-2 soalan yang dah pun mula masuk di talian WhatsApp konti 0179004004. Ada sahabat kita yang bertanya di sini, Tuan Fazli, tentang hadiah ni. Jika kita dapat hadiah kemudian kita beri balik kepada orang, boleh ke? Kejap lagi mungkin Tuan boleh berikan sedikit respon di situ. Nanti Tuan akan jawab. Okey, kita nak berehat seketika. Kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Raya Haji tahun ini belum tentu boleh balik kampung. Macam mana nak urus kalau orang tak ramai? Jangan risau, sertai kami U-Tijarah dalam siri projek U-Korban serendah RM330 satu bahagian lembu, RM2,310 seekor lembu dan RM540 seekor kambing. Daging korban atau akikah ini kami akan agihkan kepada fakir di Malawi dan Tanzania sebagai sedekah bagi mengukir senyuman mereka. Tempah bahagian anda sekarang sebelum 16 Julai di talian 018-231-9776. Jadikan rasa cinta Raihana, 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 selamat makan nasional. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, selamat makan nasional. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi bin Baharin. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Kalau esok Allah tarik nyawa kita, apakah persediaan kita? Tidak mahukah tuan-tuan dan puan-puan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kedudukan mulia di sisinya? Ayo kita kejar redha Allah dengan melaksanakan ibadah korban tahun ini menerusi kempen mengejar pahala korban oleh Al-Khairi Korban dan Akikah. Daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. InsyaAllah pahala, kebaikan dan ganjaran yang banyak menanti anda. Saya ulang, daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. Buku Fiqh dan Perubatan Awal adalah buku baharu terbitan IKIM. Arahan perubatan awal merupakan arahan bertulis oleh pesakit untuk dikuatkuasakan pada waktu pesakit hilang upaya kognitif untuk membuat keputusan. Buku ini memperhalusi 3 isu utama iaitu batasan autonomi pesakit dalam membuat arahan, keupayaan kognitif pesakit dalam membuat arahan dan susunan kelayakan wakil pesakit dalam membuat keputusan melibatkan pesakit. Dengan harga RM20 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Aduh, lupa lagi nak daftar kurban tahun ni. Nak risau apa? Dia kurban kan ada. Seekor kambing RM499 je. Seekor kambing RM499 je? Biar betul. Iya, siap kurban dekat Mekah lagi. Macam mana nak daftar? Buka laman web ni, thekurban.my. Semua dah ada dekat situ. Kita tinggal nak klik je. Layari thekurban.my sekarang. Klik, dah kurban. Kota Baru 89.8. Destinasi IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islam. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh untuk rancangan Vaksin Hati. Iya, di talian kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar, kaunselor rumah tangga, juga penulis buku Bukan Sekadar Cinta. Kita bincang-bincang hari ini berkaitan dengan komunikasi cinta dan nak fokus tentang satu yang dikatakan tentang bahasa cinta hadiah.
Okey, pemberi, penerima semua ni lah. Okey. Dan cakap tentang hadiah, tadi ada sahabat pendengar kita bertanya, tuan, tentang hadiah ni, jika kita hadiah, kemudian kita beri, kita dapat hadiah, kemudian kita beri balik kepada orang, bolehkah? Risau pula kan kalau orang yang terima tu tiba-tiba dia dapat tahu, ini orang yang punya ni. Dah tercalar emosinya dekat situ. Macam mana ni tuan? Ya. Betul, saya setuju dengan apa yang Syafiq sebutkan tu. Dia sebenarnya hadiah ni kita kena tengok, pertama kita kena tengok tujuan pemberian. Tujuan pemberian kan, maknanya dia memberikan tu tanda apa? Tanda terima kasih, ataupun tanda, kalau macam contoh suami isteri, tanda sayang kan. Kalau tanda sayang, dia eksklusif hadiah tersebut. So bila hadiah tersebut eksklusif, maknanya untuk diri dia sahaja, diberikan khusus pada diri dia. Jadi bermakna pemberi tu dia mengharapkan bahawa hadiah tu diguna, dihargai dan dinikmati. Apatah lagi eksklusif. Tapi kalau contoh orang bagi makan kan, ambil lah ni bagi makan sebab ada kelebihan makanan, kan, macam tak ada masalah. Kita nak bagi kat siapa pun tak ada masalah kan. Sebab dia bukan secara khusus, dia bukan secara khusus, dan cara diberikan tu pun memang ditujukan khas untuk kita, tidaklah. Jadi kalau macam tu sebab kebetulan ada lebihan makanan, kebetulan dapat hadiah pada ni, ambil lah, saya bagi kat awak lah. Itu berbeza. Tapi kalau khusus, sebenarnya kita mengharapkan dianya adalah dia macam ni. Kalau kita ambil sudut pandang seorang pemberi kan, kenapa kita nak beri hadiah kan? Jadi kalau kita beri hadiah, apa yang kita harapkan bila kita beri hadiah? Macam Syafiq lah bagi hadiah dekat isteri kan, katakan hadiah, apalah hadiah jam. Kalau kita bagi hadiah jam, kita rasa kita nak hadiah tu dinikmati, dihargai oleh isteri. Bila isteri pakai, kita rasa macam seronok kan. Walaupun dia dah pakai kan, banyak kan seorang, katakanlah seorang isteri tu kita bagi hadiah 10 tahun dia pakai jam tu. Jam tu jarum dah tercabut dah. Kalau tengok tak boleh baca jam dah. Dia tengok jam kat mana, dia tengok kat handphone. Tapi kita tanya dia, kenapa sayang pakai lagi, tak bagi tahu abang jam rosak, kalau tak abang baiki kan. Tak apalah bang, nak tengok jam, ayah tengok kat handphone. Kan? Kalau handphone rosak juga, handphone hadiah suami rosak juga, memang barulah lepas tu nak minta macam-macam, minta lah lepas tu. Okay. Tapi nak ceritanya adalah ekspresi tu tadi. Sebab isunya bukan pada hadiah, tapi isunya adalah pada penghargaan, isunya adalah pada ekspresi perasaan tadi, melalui hadiah itu sendiri. Wallahu a'lam. Itulah, kadang-kadang hadiah tak mahal mana pun, kadang-kadang bunga je, tapi bunga tu sampai layu masuk buku apa semua. Simpan tu. Macam pengalaman sendiri je nanti makanan ni kan, masuk buku lipat dan letak bedak sikit kan. Wangi. Okey, cakap tentang hadiah ni, ada juga sahabat-sahabat pendengar mungkin nak bertanya, memang orang lelaki ni memang agak sukar nak beri hadiah, tetapi orang perempuan ni suka menerima hadiah. Dan adakah boleh dikira pakai jikalau hadiah ni tak diberikan pun, tetapi pasangan masing-masing sentiasa beri respon tanggungjawab? Adakah itu juga dikirakan sebagai hadiah? Maksudnya anak-anak diselesaikan dengan cara baik, ekonomi rumah tangga pun elok, tapi hadiah tak pernah bagi pun, nak juga hadiah gelang-gelang ke apa kan, semua ada abang. Macam mana ni tuan? Silakan tuan. Dia okey. Itu yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya kalau topik ni kita kena melihat dengan sudut yang lebih besar lah. Yang kita bincangkan hari ni memang salah satu saja, iaitu hadiah. Tapi maknanya kalau yang lain-lain tu dah disebutkan seperti kita bincang sebelum ini. Macam contoh kan, ada orang memang tak pandai nak cakap, tak pandai bercakap, tak pandai bagi hadiah, tapi bab kerja rumah TikTok kan, mana kerja yang suami tolong isteri buat tu mengalahkan 3 orang bibik lah contohnya kan. Maknanya dengan lantai berkilat apa semua kan. Cuma mungkin dia tak pandai nak pegang tangan, oh sayang, I love you baby. Tak ada, dia tak pandai macam tu. Dia tak pandai. Sebab tu kadang-kadang orang tanya saya dalam sesi kaunseling kan, saya tanya satu soalan, saya nak tahu adakah suami dia ni adalah orang yang menyayangi isteri atau tidak. Saya akan tanya buat tanggungjawab. Okay. Saya kata puan rasa suami puan menunaikan tanggungjawab atau tidak? Mungkin ada isu lain, isu katakan ada isu lain, orang kedua, orang ketiga kata pulang lah cerita tu. Tapi bila saya tanya buat tanggungjawab, dia kata tanggungjawab suami saya memang tak ada masalah bab tu. Okay. So bila tidak ada masalah bab itu, kemungkinan adalah itulah ekspresi sayang dia. Bab tanggungjawab. Tapi ada kemungkinan dia bertanggungjawab tapi tak menyintai. Ada juga. Saya tak nafikan juga. Tapi mana lebih baik? Kan?
menyintai tapi tak bertanggungjawab. Sebut saja cinta tapi langsung nafkah tak ada, semua kena buat sendiri, kan? Dalam bertanya sayang tak? Sayang. Tapi tanggungjawab tak berjalan. Ataupun mungkin kurang ekspresi sebut. Ataupun mungkin perasaannya dah tawar tapi tanggungjawab masih berjalan. Nafkah suami, nafkah suami pula. Nafkah isteri berjalan. Nafkah anak-anak berjalan. Kan? Cuma mungkin kena diperbaiki dari sudut apa? Mungkin sudut komunikasinya. Sebab itu pada saya kita tidak melihat dari isu rumah tangga dalam satu sudut saja. Cuma mungkin isteri itu suka hadiah tapi suami tak tahu. Jadi suami pula cara dia menunjukkan perasaan sayang dia dengan act of service. Khidmat pasangan. Itu yang bertembung tu. Tapi sebab itu saya kata kita kena ada mind setting untuk menyumbang, bukan untuk menuntut. Kalau kita ada mind setting untuk menyumbang, kalau kita faham cara dia tunjukkan ekspresi sayang suami kita ni rupanya dengan khidmat pasangan. Terbukti bab-bab lain memang semua baju, kain semua memang settle semua. Kan? Dan suami pula dia kena juga ada effort untuk memahami isteri. Kan? Jadi kalau dia ada effort untuk memahami isteri bahawa isteri ni bahasa cinta dia salah satunya adalah menerima hadiah. Jadi mungkinlah boleh beli hadiah yang simple-simple kan. Kadang-kadang bunga tu berapa ringgit je, bunga plastik pun tak apa, tapi letaklah perfume sikit. Kan? Balut cantik-cantik kan. Walaupun harga saya rasa harga coklat, kena ada coklat. Ada coklat. Belilah coklat pun gulung-gulung letak ribet sikit, coklat RM5 pun jadilah. Kan? Itu adalah cukup-cukup akan dihargai oleh seorang isteri yang dia punya bahasa cinta dia adalah love language. Terima hadiah. Wallahu alam. Alhamdulillah, itulah antara bahasa cinta, hadiah yang kita belajar hari ini. Ilmu rumah tangga sebenarnya luas, tak pernah habis yang kita nak belajar setiap hari dan kita nak berbaiki, insya-Allah. Semoga keluarga kita, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, insya-Allah. Amin, dengan insya-Allah. Ilmu yang mantap. Betul. Tapi kena ingat apa yang tuan sebutkan tadi, ianya adalah satu tentang nak melahirkan ekspresi sayang sendiri itu supaya rumah tangga itu lebih indah. Tak semestinya hadiah kan, tapi kadang-kadang kalau tolong isteri ataupun isteri tolong suami itu pun hadiah juga ke kan, boleh dikira tu kira okey lah kan. Asalkan kita sama-sama hargai satu sama lain. Jangan pula ada istilah paksa memaksa, nanti terbeban pula pasangan kita. Betul. Kadang-kadang kita fikir atau kita nampak apa yang pasangan buat untuk kita, tak kadang-kadang perkara kecil je, buat kopi ke, buat teh pagi-pagi, beri layanan yang baik, dan itu pun kira hadiah juga. Betul, insya-Allah sama-sama kita tafsir yang baik-baik, insya-Allah. Dan untuk waktu ini Tuan Fazli ada sedikit masa untuk di hujung rancangan ini untuk kata-kata terakhir dan pesanan dari Tuan, silakan. Okey, baik. Jangan rasa kecewa bila saya sebut ni tak ada pada pasangan kita. Kan? Especially bila hari ni lah kita sebut pasal hadiah kan. Ya Allah, saya dah 15 tahun kahwin, tak pernah dapat hadiah daripada isteri saya, contoh. Kan? Daripada suami saya. Tak apa, jangan kita terlalu orang kata apa, memfokuskan kepada benda yang tiada. Cuba kita tengok apa yang kita ada. Kadang-kadang rumah tangga kita berkekalan ni bukan kerana apa yang tiada, tapi kerana apa yang dah sedia ada. Betul. Kan? Sampai sekarang ni kan, 20 tahun kahwin, 15 tahun kahwin, kan? Cuba tengok balik apa yang kita ada sebenarnya. Kalau kita tengok balik, sebenarnya nikmat yang kita ada bersama dengan pasangan kita ni banyak. Kan? Seperti contoh, kalau bahasa tadilah, mungkin pasangan kita sebenarnya dia suka mengekspresikan melalui kata-kata, word of affirmation kan. Awak okey tak, awak ni kan selalu tanya kan, awak, saya tengok awak dengan bulan ni tak ada beza tau, tak ada beza pula, padahal bulan tu bulat. Dia bukan kawan dia tu. Kan, tak. Orang macam tu, satu, word of affirmation. Ada yang pula dia memang suka masa quality time, suka bersama dengan pasangan. Ada pula yang jenis macam saya sebut, kalau kita imbas balik lah, sebab kita pun dah sampai kepada penghujung dari sudut love language ni. Ada pula pasangan yang memang suka pegang-pegang. Kan, duduk dalam kereta, tarik tangan pegang, cakap banyak tak cakap juga. Kan, beri hadiah tak beri hadiah juga, tapi dia suka pegang. Kan, sekejap pegang, duduk menyendeng kat tepi kan. Suami tengah tengok TV, tiba-tiba datang baring atas peha kan. Isteri tengah masak, suami peluk dari belakang. Tapi nak ceritanya itu adalah ekspresinya. Dan kita bincang yang lepas pun adalah berkenaan dengan act of service kan. Buat air kan, masak, tolong cuci, tolong basuh kan. Tak cakap apa ni, tak sempat disuruh pun dah buat. Kalau disuruh pun tak apa, dia buat juga, tak apa, asalkan disuruh buat, asalkan benda tu terbuat, sama ada disuruh atau tidak.
Kan? Apatah lagi benda tak disuruh. Okey. So yang terakhir adalah bahasa cinta melalui dengan gift giving ni lah, memberi hadiah. Jadi pada saya isunya pada love language ini bukan pada mesti ada kesemua sekali, tak semestinya. Dia ada yang lebih utama, dia ada yang kurang. Okey. Dan cerita dia adalah jangan kita fokus kepada apa yang kita nak terima. Kita fokus kepada apa yang kita nak beri. Kan? Rumah tangga kita ni apa yang kita nak beri. Bila kita tengok balik pasangan kita, kita perhatikan okey, apa bahasa yang dia ada. Bahasa dia adalah kata contoh suka beri hadiah. Kita berilah hadiah. Kan? Nak beri hadiah sekarang mudah je, senang je sekarang. Buka je ni, buka je online shopping, tek sampai dekat rumah kan. Surprise kan. Tak payah nak pergi buku sendiri dah, tak payah dah. Siap buat prank lagi. Siap buat prank lagi kan. Hadiah tengkorak pula kan, plastik. Apatah lagi bila anda PJJ. Ini pesan saja, apatah lagi bila anda PJJ. Kan, jadi banyak PJJ ni, bila anda PJJ nanti kita buat topik khusus lah. Tapi salah satu yang boleh kita untuk mengikatnya adalah dengan hadiah, memberi hadiah. Kan, isteri baru bisnes sikit, alamak abang susah lah, laptop saya tak cukup. Dia cakap, minggu esoknya sampai dah barang tu. Dia dah beli dah. Kan? So itu adalah, walaupun fizikalnya jauh, tapi kenapa boleh jadi macam tu? Kerana hatinya dekat. Jadi insyaAllah moga-moga apa yang kita kongsikan ini dapat dimanfaatkan oleh para pendengar sekalian dan dapat dipraktikkan dalam rumah tangga insyaAllah. Semoga kita nak saling menyayangi. Bagaimana caranya? Five love language lah. Dan salah satunya adalah yang Nabi sebut tadi, tahabu. Berilah hadiah, saling beri hadiah, saling menyayangi insyaAllah. Jadi moga-moga saya doakan semua para pendengar, Allah mudahkan segala urusan dan insyaAllah bertambah cinta dan sayang. Kerana rumah tangga ni bukan sekadar cinta. InsyaAllah daripada saya Fazli Aziz. Alhamdulillah. Di akhir ni terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Tuan Fazli Aziz. InsyaAllah Tuan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kalau anda nak terus dengarkan kembali, boleh sahaja ke Facebook IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM untuk sama-sama kita dengarkan kembali rancangan Vaksin Hati. Ya, para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Terdapat juga lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Tips penjagaan kesihatan mental musim COVID-19. Penjagaan kebersihan dan kesihatan fizikal amat penting pada musim wabak COVID-19 yang melanda sekarang ini. Namun penjagaan kesihatan mental juga adalah sama penting, malah lebih penting lagi kerana wabak ini amat menjejaskan semua orang walaupun mereka tidak dijangkiti secara fizikal. Ketahuilah bahawa setengah individu itu berisiko untuk dijangkiti secara mental dan emosi serta menjejaskan tahap kesejahteraan dan kestabilan kesihatan mental mereka. Berikut adalah beberapa saranan bagi mengekalkan kestabilan tahap kesihatan mental dalam mengharungi wabak COVID-19. Sentiasa amalkan gaya pemikiran yang positif dan optimistik seperti mempercayai bahawa wabak ini adalah terkawal dan kita mampu untuk mengawalnya. Pastikan kekal dalam suasana emosi yang positif dan ceria dengan melakukan aktiviti yang disukai secara sihat dan produktif. Kekal aktif dengan corak kehidupan yang sihat dan jadikan ia sebagai satu pilihan gaya hidup rutin harian kita. Sentiasa kekal berhubung dengan rakan-rakan dan orang tersayang bagi mengukuhkan perhubungan yang sihat dan produktif. Jauhkan diri dari sebarang berita dan maklumat palsu kerana ia akan menjebakkan kita ke dalam suasana yang tidak tenteram. Jagalah kesihatan anda dan duduk di rumah. Teruskan bersama IKIM bagi mengetahui perkembangan terkini wabak COVID-19.
Radio IKIM tahun ini menyambut ulang tahun yang ke-20. Terima kasih kepada anda Nandri, Sese, Syukran Jazilah kerana menyokong siaran kami selama ini. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Kota Baru 89.8. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Suburkan amalan jariah dengan mendaftar pakej wakaf Al-Quran dan perigi buat umat Islam yang benar-benar memerlukan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan.